Mungkin sebagai permulaan mukadimah tu, mungkin Anthony boleh jelaskan kenapa Anthony kata bahawa sebenarnya PH yang telah selamatkan LTAT ni. Okey, mengapa saya kata begitu? Sebab kalau bukan keputusan PH untuk bayar balik LTAT sebanyak 555 juta, maka tabung LTAT akan kehilangan 555 juta ini yang mereka telah bayar atas arahan oleh Najib untuk bail out dua syarikat. Dua syarikat ini latar belakangnya begini. Dua syarikat ini, satu namanya Beta Tegap, satunya ATES Sdn Bhd. Dua syarikat ini pada tahun 2008-2009 telah mendapat kontrak daripada kerajaan melalui rundingan terus untuk melaksanakan penguatkuasaan had laju melalui kamera AES. Maksudnya kerajaan lantik syarikat ini, mereka pergi pasang kamera AES. Dalam kontrak mereka boleh pasang lebih daripada 1000 kamera di seluruh negara. Mereka pasang, mereka tangkap gambar kalau ada mana-mana kereta yang melepasi had laju, maka syarikat ini akan proseskan saman terhadap pemilik kenderaan tersebut. Dua syarikat ni syarikat swasta? Syarikat swasta. Dua syarikat swasta ini. Jadi pada ketika itu ramai yang jadi perkara ini jadi kecoh, ramai yang bantah dan sebagainya. Kerana apa yang kita bantah atas prinsip bahawa penguatkuasaan tidak boleh diswastakan. Betul. Penguatkuasaan sepatutnya di bawah polis ataupun di bawah pihak berkuasa, JPJ dan sebagainya. Mengapa kerajaan swastakan penguatkuasaan kepada dua syarikat ini? Itu pertama. Yang keduanya, kontrak itu berat sebelah. Kontrak itu membenarkan syarikat ini pasang kamera. Dia pasang lebih banyak kamera, maksudnya lebih banyak saman boleh dikeluarkan. Apabila saman dikeluarkan, kerajaan kena bayar dia fee perkhidmatan. Setiap saman yang dia keluarkan, kerajaan kena bayar dia. Sebab dia bantu kerajaan keluarkan saman. Kerajaan kena bayar dia. Lepas itu, kalau orang itu bayar saman, dia perlu dapat komisen daripada saman itu. Jadi kita bantah sekeras-kerasnya pada ketika itu, sebab kita bantah atas prinsip bahawa bukannya kita bantah kerajaan menguatkuasakan had laju. Memang kita tahu bahawa perlu ada had laju. Kita perlu kuasa. Yang kita bantah ialah cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan dia tak boleh diswastakan kepada pihak swasta. Dua syarikat ini dapat kontrak, mereka pun happy lah. Boleh pasang kamera, boleh boleh dikatakan pasang kamera saja, keluar saman saja, ada revenue, ada pendapatan. Jadi sebelum tu, yuran perkhidmatan untuk kalau keluarkan saman, dapat yuran, kalau bayar dapat komisen. Betul. Dia ada banyaklah dia punya model pendapatan tu. Dia ada beberapa tier lah. Sampai berapa saman dia kutip berapa, berapa saman kutip berapa. Dia ada charge dia. Ada charge untuk perkhidmatan pembayaran kepada dua syarikat ini. Jadi apa yang berlaku? Dua syarikat ini telah dapat kontrak. Mereka pun pasang kamera lah. Pasang kamera, keluar saman dan sebagainya. Tetapi pada ketika itu pihak pembangkang pun bangkitkan isu ni, banyak cerita. Jadi pada ketika itu ada ramai yang terima saman. Tapi kita terima saman itu, mereka tak sanggup bayar. Sebab dia kata ini ada isu perlembagaan, isu undang-undang. Sama ada boleh tak syarikat swasta keluarkan saman. Ini saudara Shah tentu tahu. Syarikat swasta dia tak ada kuasa untuk menguatkuasa undang-undang. Jadi ada kes dibawa ke mahkamah. Betul. Jadi mahkamah mengatakan bahawa memang tak ada hak untuk kutip saman melalui syarikat swasta. Jadi mahkamah pun gantung saman-saman ini. Jadi tak ada orang bayar. Tak ada orang bayar. Saman terus keluar. Saman berjuta saman keluar, tapi tak ada orang bayar. Jadi apabila isu ini telah menjadi satu isu politik pada pilihan raya 2013. Jadi lepas pilihan raya 2013, Perdana Menteri pada ketika itu Najib, dengan Menteri Pengangkutan pada ketika itu bukannya orang MCA. Ketika itu Hishamuddin. Mengapa Hishamuddin? Sebab MCA kalah teruk. Dia kata dia tak mahu masuk kabinet. Jadi Hishamuddin memangku Menteri Pengangkutan dengan Menteri Kewangan kedua, kalau tak silap saya Johari Ghani ke siapa lah. Bincang, Najib kata kalau kita gunakan Menteri Kewangan diperbadankan ataupun MKD untuk ambil alih dua syarikat ini, orang kata bail out. Dia kata lebih baik pakai LTAT. Tak nampak sangat. Ini bukan saya cakap, ini dalam laporan daripada jawatan kuasa
urus takbir yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang, bekas Ketua Audit Negara. Laporan siasatan tender tabik urus perolehan dan kewangan kerajaan. Ini adalah satu dokumen yang sebelum ini menjadi official secret, tapi telah declassified dan dibentangkan di Parlimen 2 hari yang lalu. Dilampirkan dalam laporan PAC. Dalam laporan ini jelas mengatakan, saya baca kenyataan ini, saya baca sekali lagi, saya baca dalam Dewan Rakyat. Dia kata, satu perbincangan telah diadakan di MOF pada 3 September 2014 mengenai penyelesaian pengambil alihan AES. Perbincangan berkenaan telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 2014 tu siapa Perdana Menteri, Najib? Anda. Engkau jadi Perdana Menteri masa tu. Dan dihadiri Menteri DJPM, Menteri Kewangan 2 dan Menteri Pengangkutan. Nama-nama ni semua blanko sekarang. Macam kita tak tahu. Macam kita tak tahu, macam kita tak boleh Google. Ni dunia bodoh tu. Perbincangan ini tidak mempunyai minit mesyuarat. Mana boleh perbincangan rasmi tak ada minit mesyuarat, kecuali dia nak menyembunyikan fakta. Okay? Dan memutuskan supaya LTAT mengkaji cadangan pengambil harian AES. Berdasarkan mesyuarat panel pelaburan LTAT, ini daripada mesyuarat panel LTAT ya, cadangan supaya LTAT mengambil alih blanko lagi ialah 2 syarikat ini adalah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini dalam laporan Tan Sri Amrin Buang. Najib, baca kenyataan ini. Saya tahu Najib ini 2-3 hari ini tak ada kat Parlimen. Tapi saya haraplah, sebab tadi dia Facebook dia tulis panjang-panjang. Saya kata tak payah tulis panjang-panjang kat Facebook. Pergi ke Parlimen besok, di atas meja anda ada laporan ini. Baca laporan ini. Muka surat 26. Okay? Menyatakan dengan jelas bahawa cadangan supaya LTAT mengambil alih adalah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang berpandangan bahawa LTAT adalah sebuah government link investment company dan lebih diterima oleh rakyat berbanding sekiranya syarikat NKD mengambil alih yang boleh menyebabkan kerajaan dituduh cuba melaksanakan bailout. Jadi Najib arahkan LTAT, guna tabung LTAT, guna dana Angkatan Tentera untuk beli 2 syarikat ini dengan harga 555 juta. Saya kata, syarikat ini ada tak, LTAT ada tak buat due diligence? Betul ke syarikat ini nilainya ada 555 juta? Sebab saya kata syarikat ini sebenarnya dia punya syarikat yang tak ada apa-apa aset. Apa aset dia ada? Hanya kamera-kamera AES 45 yang telah dipasang, dan dia ada satu kontrak yang boleh dia laksanakan pemasangan AES dan juga kutip saman. Tapi seperti yang saya kata, sudah tahu bahawa ketika itu pun sudah tahu bahawa ada implikasi perundangan. Tak boleh dia kutip saman, tak boleh dia keluarkan zaman sebab ada isu perundangan. Jadi macam itu pun dia minta LTAT beli 2 syarikat itu. Dan kontraknya hanya sampai tahun 2018, tinggal beberapa tahun saja. Jadi laporan ini menunjukkan bahawa Najib telah campur tangan dalam isu meminta LTAT, mengarahkan LTAT untuk ambil alih 2 syarikat yang berkenaan dengan projek AES ini. Kita tahu 2 syarikat ini, projek AES ini sudah ada masalah, tapi dia masih gunakan LTAT bayar kepada 2 syarikat itu. Okay. 2 syarikat itu pengarah-pengarahnya orang swasta, orang persendirian. Sudah tentulah mereka ni cukup gembira lah. Dia tak bayar buat apa, ada kontrak tu, ada syarikat ambil alih, ambil 555 juta. Beratus ganda mereka daripada apa yang mereka laburkan. Sebab mereka laburkannya tak banyak, hanya kamera-kamera AES. Dan mereka tak boleh kutip pun saman daripada AES tu. Itu yang dia kata. Dia punya nilai tu ialah, dan dia punya nilai pampasan kepada syarikat ini ialah sebab dia future losses. Sepatutnya dia kata ada kontrak ini dia boleh kutip saman, dia ada pendapatan. Sekarang kerajaan minta saya batalkan ini, jual kepada syarikat lain, saya tak ada lagi pendapatan ini, maka dia kena dipampas, diberikan pampasan kepada kehilangan pendapatan dia pada masa hadapan. Itu yang berlaku, itu yang menyebabkan bahawa 2 syarikat ini kena dapat 555 juta perlu dibayar oleh LTAT untuk ambil alih 2 syarikat ini. Walaupun dalam laporan yang sama mengatakan bahawa termasuklah due diligence dan sebagainya, mengatakan bahawa 2 syarikat ini nilainya tak sampai 555 juta. Dalam tu ada? Ada.
tapi tetap bahawa Najib minta LTAT beli dua syarikat ini. Okay. Saya mengatakan bahawa mengapa kita kata kita selamatkan wang LTAT, sebab sampai kita ambil alih tahun 2018 kontrak itu sudah hampir tamat. 31 Ogos tamat. 31 Ogos sudah tamat. Beberapa tahun dikendalikan oleh LTAT, mereka rugilah. Sebab mereka tak, yang pertamanya dia tak dapat kutip saman. Sebab dia punya revenue ialah datang daripada saman. Dia keluarkan saman, dia ada dapat charge kepada kerajaan, kepada JPJ. Tapi yang bahagian yang besarnya ialah dia dapat commission daripada saman yang dikutip. Setiap saman yang dikutip, dia kena dapat sebahagian share dia. Jadi berjuta saman tak dibayar. Jadi dia pun tak dapat revenue dia. Jadi kita kata LTAT telah diperalatkan oleh Najib untuk bail out dua company itu. Jadi wang LTAT telah pun dilaburkan tanpa apa-apa pulangan kepada LTAT. Kontrak dah habis. Kalau kita satu sen pun tak bayar kepada LTAT, dia pun tak boleh sue kita. Sebab kontrak dah habis. Tapi kita tak sampai hati sebab itu adalah tabung angkatan tentera. Maka di kabinet kita bincang dan saya bawa kertas kabinet ke Jemaah Menteri untuk dicadangkan supaya LTAT dikembalikan 555 juta, iaitu harga asal mereka. Tapi sebenarnya apa yang kita bayar daripada Kerajaan Pakatan Harapan sebenarnya lebih daripada 555 juta. Sebab ada lagi revenue yang mereka patut ataupun faedah-faedah yang mereka patut. Akhirnya jumlah yang diperolehi oleh LTAT sebenarnya lebih daripada 600 juta. Okay, itu dibayar balik oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Itu yang saya kata Kerajaan Pakatan Harapan telah menyelamatkan wang tabung LTAT. Jadi bila Datuk Seri Najib ni yang disabitkan bersalah oleh dua mahkamah ni kata DAP penipu, dia kata PH menafikan keuntungan LTAT, betul ke? Kalau dia kata saya menipu, mengapa dia tak berani cabar saya ke Parlimen? Saya cakap ini ke Parlimen, bukannya cakap kat warung kopi. Saya bukan cakap dalam Facebook. Saya cakap benda ni dalam Dewan Rakyat. Mengapa dia tak berani datang ke Parlimen untuk cabar saya? Kalau dia kata saya tipu, saya mengerindukan Dewan, saya buat ucapan ini pada hari Isnin yang lalu. Hari ini dah Rabu dah. Dah 2-3 hari dah. Kalau betul saya kata saya punya dakwaan tu tak benar, mengapa Najib tak berani pergi Parlimen? Bangunlah, bangkitkan peraturan mesyuarat, kata saya mengerindukan Dewan. Minta speaker siasat saya. Apakah saya kata itu tak betul? Jadi saya cabar dia, pergilah Parlimen besok, pergilah Dewan Rakyat, bangkitkan peraturan mesyuarat, kata saya mengerindukan Dewan. Dia tak berani. Saya tahu sebab semua ni fakta. Fakta yang telah pun termaktub dalam laporan. Ini bukannya calang-calang orang punya laporan. Tan Sri Amrin Wang punya laporan. Tan Sri Amrin ini orang yang cukup berkaliber, mantan ketua audit negara kita. Dan yang kedua dia kata kita nafikan. Saya pun lucu sebenarnya malam apabila saya baca post daripada Najib ni. Dia kata kita menafikan berbilion ringgit. Saya nak tanya Najib, kalau dia kata kalau kita tak ambil alih ataupun kalau PH tak menang, maka LTAT akan dapat berbilion. Saya nak tanya, berbilion tu datang daripada siapa? Kalau LTAT dapat berbilion ringgit tu datang daripada siapa? Datang daripada putera daripada negara luar ke? Berbilion ringgit itu adalah hasil daripada saman. Maksudnya kalau Pakatan Harapan tak ambil alih, Najib akan benarkan dua syarikat yang dimiliki oleh LTA ini pasang ribuan kamera di seluruh negara, keluarkan berbagai saman supaya dia boleh dapat berbilion hasil pendapatan. Jadi kalau ikut logik dia lah, maksudnya kalau LTAT dapat berbilion, rakyat Malaysia terutamanya pemandu-pemandu kena membayar berbilion ringgit dalam saman AES. Itu logik Najib. Beza dengan kita ialah kita batalkan semua saman AES. Satu sen pun kita tak kutip. Okay? Lebih 3 juta saman yang kita batalkan. Nilainya 400 juta lebih. Kita batalkan sekaligus. Boleh cek dengan JPJ. Boleh Google balik kenyataan-kenyataan saya. Saya lepas batal pun, saya pergi lagi ke pusat data JPJ. Saya tanya, ini rekod semua sudah putihkan ke belum? Sebab saya kata ini janji kita. Kita nak batalkan saman supaya saya pastikan bahawa apa yang berlaku sebelum 31 Ogos 2018, apa-apa saman dibatalkan dan diputihkan.
Tapi saya dah kata pada ketika itu, saya kata pembatalan sama ini sekaligus saja. Kita bukan nak menggalakkan orang langgar peraturan. Sebab ada saman ini ialah untuk menghukum orang yang melanggar peraturan. Saya kata ini kes tertentu, jadi kita batalkan sekaligus. Tapi selepas ini tak ada lagi diskaun. Saya kata ini kita kena kuat kuasa. Ikutlah peraturan, ikutlah had laju. Jadi maksud saya, lepas itu kita amalkan dasar tak ada diskaun, supaya apabila kena tu dia perlu di compoundkan denda sebanyak RM300. Dan sekarang ni siapa yang kendalikan AES ni? Sekarang ini di bawah JPJ. Ya, JPJ. Dan sebenarnya saya tahu pihak di sebelah sana tu dia kata oh ini kita kencingkan rakyat. Kononnya kita cakap dulu batalkan AES, tak batal, kita kekalkan. Yang kita bantah dulu ialah cara pelaksanaan AES. Okay? Kita bukan bantah kamera tu. Kamera tu kalau dia ada cara pengukusannya mengikut undang-undang, itu tak ada masalah. Tapi beza dengan kita ialah kita bukannya nak gunakan kamera itu untuk mendapatkan hasil daripada saman. Kita pasang kekalkan kamera itu untuk memberikan amaran kepada pemandu. Jadi masa saya jadi menteri, sebenarnya saya telah minta JPJ. Saya kata ada beberapa tempat yang mereka pasang dekat kawasan-kawasan had laju 90 km/h itu, saya kata deactivate dia. Maksudnya kamera tu ada kat sana secara fizikal, tapi dia tak capture. Tapi kekal kat sana supaya orang yang lalu psikologinya dia akan perlahankan kenderaan. Tapi dia tak ada saman dikeluarkan. Jadi itu fakta dia. Dan sebenarnya tak banyak kamera AES pun yang betul-betul berfungsi. Yang kita kata tambah itu ialah di kawasan-kawasan yang amat berbahaya. Itu pun bukan menggunakan duit kerajaan untuk tambah. Yang kita minta sebab masa tu PLAS, Merbau Raya Utara Selatan, mereka kata ada beberapa kawasan yang seling berlaku kemalangan. Hotspot dia lah. Jadi mereka gunakan duit mereka sendiri, dana mereka sendiri untuk pasang kamera dekat kawasan-kawasan itu. Kita kata tak ada masalah. Sebab memang hotspot tu macam dekat Menora Tanah, dekat Kuala Kangsar. Itu tahulah, siapa yang pakai PLAS tu tahu itu kawasan yang paling hitam dalam kemalangan, dari segi kemalangan. Jadi kawasan-kawasan macam itu kalau PLAS tak pasang, kita tak ada masalah. Itu tak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Jadi Najib saya minta dia jangan tipu lah. Ini bekas Perdana Menteri, malulah sikit. Kalau cakap pun guna fakta. Kalau apa yang saya cakap tak betul tu, pergilah Parlimen, cabar saya. Tapi dia tak berani. Hadir Parlimen pun tidak. Jadi saya menyatakan bahawa kalau katakan kita nafikan pendapatan LTAT itu tak masuk akal. Sebab dia ada isu perundangan. Dan AES ini kalau diteruskan pada ketika itu, kontrak itu diteruskan, dia akan menyebabkan masalah yang bertimbun-timbun. Bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada kerajaan. Jadi ya, itu tadi saya rasa dah cukup jelas Saudara Anthony memberi penerangan tentang isu AES LTAT ini, dan semuanya pun ada dalam laporan ini yang telah dijadikan dah bukan lagi rahsia. Tak rahsia, ini dah dibentangkan ke Parlimen. Laporan PAC berkenaan dengan tindakan susulan Kementerian Pengangkutan bagi show pelaporan PAC Parlimen berhubung projek sistem penguasaan automatik AES. Jadi semua dah ada, semua dah terjawab, tidak ada lagi persoalan. Kalau Datuk Seri Najib rasa ada penipuan ke apa, bawalah ke Parlimen. Ya, saya cabar dia. Dia pergi Parlimen. Besok ada sehari lagi. Boleh. Kalau dia tak reti bagaimana nak bangkitkan peraturan mesyuarat, baik saya bagi tahu dia. Selepas sesi soal jawab pukul 11.30, boleh bangun di kerusi anda, cakap kepada speaker, ada peraturan mesyuarat, saya nak merujuk Yang Berhormat Seremban kerana dia mengeluarkan Dewan. Bangkitlah esok.